تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-5. An Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahul Muslim. Bab fadlu man yaqumu bil Quran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan perantaraan kitab ini Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan darjat ramai orang dan dia juga telah merendahkan darjat ramai orang. Yakni Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beramal dengan Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghinakan orang-orang yang tidak beramal dengannya. Hadis riwayat Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, "Alaika bi tilawatil Qur'an wa dzikrillahi azza wa jal fa innahu dzikrun laka fis samai wa nurun laka fil ardi wa huwa juz'un minal hadis." Rawahu Baihaqi fi Sya'bil Iman. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Baihaqi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kelebihan Al-Quran, itu ilmu dan zikir. Hadis pertama daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan bahawa Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan darjat dengan Al-Quran ini satu kaum. Maksudnya Allah mengangkat darjat golongan orang yang beramal dengan Al-Quran. Bila disebut bihadzal kitab, dengan kitab ini aqwaman, umum. Allah mengangkat dengan Quran ini kaum, satu kaum. Maksudnya sesiapa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran itu Allah angkat darjatnya dengan Quran ini. Sama ada dia membeli Quran, beli Quran, infak, ada duit, suruh orang baca Quran, Allah angkat darjat dia. Dia pegang Quran pun kena ada adab, ada wuduknya, Allah Ta'ala angkat. Membaca Al-Quran juga, menghafal Al-Quran juga, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, belajar tafsir, apa-apa yang ada kaitan dengan Quran, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat seseorang itu, apa-apa yang berkait dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Nabi menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan, menghina bagi orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berpegang dengan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, apa-apa yang ada kaitan ini semuanya yang dengan Al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan. Jadi setiap level itu bagi Quran ni memang ada kemuliaan. Sebab itu kalau kita baca tu satu huruf pun telah dapat 10 ganjaran. Daripada mula kecil belajar sampai hidup, sampai mati. Kalau dah mati itu Allah Ta'ala bagi juga ganjaran bagi orang yang baca Quran ni. Apa kelebihan dia? Kelebihan di akhirat, di alam barzah, kemudian di akhirat nanti diangkat darjat-darjat dia.
kalau dah mati dekat dunia ni pun, kalau kita tengok adalah beberapa kes orang yang dia hidupnya dengan Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan jasadnya sehingga dia tidak dimakan oleh bumi, seutuh dia punya kulit dia. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan buka dekat Google itu, type aja jenazah tidak reput, kata jenazah tidak reput kan, maka kita akan jumpa kisah-kisah kebanyakan daripada mereka ni merupakan guru-guru Al-Quran. Kebanyakan pada mereka orang yang confirm dah orang yang baik kan, orang yang jahat buat maksiat ni tak adalah macam tu, confirm orang baik yang pertama. Kedua, kita akan tengok background kebanyakan mereka ni adalah guru-guru Al-Quran. Apabila seseorang tu dia jadi Quran, guru Quran ni dia tak perlu nak tunjuk hebat, dia ngajar orang kampung baca, tak minta upah apa-apa, tak ada bagi sampul kan, hanya orang sedekah aja, orang bagi tak ada, dia mengajar budak-budak memang ikhlas, tiap-tiap hari dia ngajar gitu kan. Jadi golongan macam ini yang banyak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada mereka. Ustaz-ustaz ni kan ada sampul, tak ada sampul dia tak mari ngajar, ada rendah sikit. Guru Quran ni lagi tinggi level ya. Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alaika bitilawatil Quran, wahai Abu Zar, kamu beramallah, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara bagi orang yang membaca Al-Quran itu. Dia kata, satu, alaika bitilawatil Quran, itu yang pertama. Yang kedua, wa zikrullah, yang kedua ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu zikrun laka fis sama wa nurun laka fil ardi. Dengan dua perkara ni kata Nabi, membaca Quran dan juga zikir kepada Allah, maka nama kamu ini akan disebut di langit. Itu yang pertama, maksudnya para malaikat akan menyebut orang-orang yang selalu membaca Quran dan juga berzikir kepada Allah. So, yang pertama. Yang kedua, kelebihan dia, wa nurun laka fil ar, yang mana Quran dan juga zikir itu akan menjadi cahaya. So kita tak nampak lah, tapi sebenarnya Quran dan juga zikir yang selalu kita zikirkan itu, dia akan menjadi cahaya kita di muka bumi ini, bukan di akhirat. Dekat muka bumi ni pun dah ada kelebihan yang Allah berikan. Jadi kalau tengok muka-muka orang yang baca Quran, orang yang istiqamah dengan zikir-zikir ni, muka dia ada cahaya, bukanlah muka yang gelap je kan. Tu bezalah orang yang baca Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita ingatlah Quran itu jangan tinggal, kena amalkan, baca je. Dia tak perlu nak level tinggi sangat. Kalau kita ni hebat, mungkin kita boleh tadabbur, tafsir, tapi level paling rendah yang Allah beri, semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat, itu hanya membaca saja. Itu pun fadilat cukup banyak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu baca Quran, baca je. Tak suruh tadabbur, susah-susah pening-pening kepala nak faham. Just baca je. Semuanya Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Tak payah susah nak tunjuk hebat-hebat, banyak ilmu itu, tafsir itu, tafsir ini, tak payah. Baca je, istiqamah untuk amal diri sendiri. Baca itu dah cukup. Apa dapat dia? Syafaat pada hari akhirat. Apa lagi kita nak dekat akhirat ni kalau bukan syafaat? Syafaat yang kita dapat, syafaat Nabi tu confirm dah. Tapi bila Quran pada hari akhirat tu boleh datang, syafaat bagi kita dah cukup dah, kan? Cukup membantu kita di akhirat. InsyaAllah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.